Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, pagi ni cikgu akan sambung bab baru ya, bab 6. Okey, di mana bab 6 ni adalah bab elektrokimia. Okey, hari ni kita akan masuk subtopik 6.1. So, selepas mempelajari bab ini, apa yang kamu sepatutnya kena tahu? Yang pertama adalah memahami elektrolisis dan yang kedua, kita akan menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis bagi sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Okey, sebenarnya di sini cikgu menggunakan rujukan utama adalah buku teks. So, kamu boleh lihat jugalah buku teks selain daripada video ni lah nanti. Kalau kata dah tak sempat ke, tak dapat ke, kemudian boleh tengok pada buku teks. Okey, so tengok pada bab 6 tadi cikgu cakap. Okey, tengok subtopik 6.1. Okey, so first kamu kena faham apa itu elektrokimia. Okey, elektrokimia, elek tu adalah elektrik. Okey, kimia tu adalah kimia. Di mana elektrokimia ni adalah dua jenis. Ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel elektrolitik. Okey, sel elektrolitik bermaksud arus elektrik tu mengalir dalam suatu elektrolit di mana dia akan menghasilkan tindak balas kimia. So, kalau kamu kena tahu sel elektrolitik ni dia bermaksud tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey, yang kedua adalah sel kimia di mana kita menggunakan sel Voltan ataupun sel galvanik. Okey, dalam sel kimia ini perubahan kimia yang berlaku di mana sel itu akan menghasilkan arus elektrik. So, bermaksud tenaga kimia akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Kalau dia punya perubahan persamaan daripada tenaga kimia, anak panah pergi kepada tenaga elektrik. So, ada dua jenis dalam sel elektrokimia. Yang pertama tadi apa cikgu cakap? Sel elektrolitik. Yang kedua adalah sel kimia. So, kita tengok pada tajuk elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Maksud dia adalah proses peruraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan ataupun aqueous kepada unsur jusuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. So, kalau kamu tengok sel elektrolitik ni dia terdiri daripada 4 bahagian. Yang pertama mesti ada sumber elektrik. Sumber elektrik ni seperti bateri lah. So, kalau kamu tengok wajah 6.1, okey, ada simbol elektrik. Nampak tak ada positif, negatif. Kalau kaki panjang tu positif, okey, kaki pendek tu negatif. Kalau kamu tengok kat sini ada 2 sel bateri. Sebab dia ada positif, negatif, ada 2 set. Okey, kemudian anod. Apa itu anod? Anod ni adalah elektrod yang kita sambung pada terminal positif sumber elektrik. So, kalau kamu tengok benda yang positif, okey, elektrod yang positif, elektrod ni dia macam konduktor lah. Konduktor, okey, konduktor elektrik. Maksudnya dia boleh mengalirkan bahan yang boleh mengalirkan elektrik yang bercas positif. Yang bercas positif nama dia anod. Okey, katod pula adalah elektrod yang disambungkan pada terminal negatif sumber elektrik. So, kalau kamu tengok yang negatif tu, itu adalah katod. Okey, elektrolitik adalah ion yang bercas positif iaitu kation dan ion bercas negatif anion. So, maksudnya elektrolit ni adalah ion, dia ada kation, dia ada anion. Kalau bercas negatif, okey, ion bercas negatif, okey, dia adalah anion. Kalau ion bercas positif, kation. So, kalau kamu tengok di sini, nampak tak elektrolitik kita letak dalam bikar bekas besar ni. Dan dalam tu ada ion positif, ada ion negatif. Itu adalah elektrolitik. Selalunya kita pakai larutan ataupun yang bersifat leburan ataupun aqueous tadi. So, kamu boleh nampak, okey, inilah wajah 6.1, 6.2, contoh sel elektrolitik. Nampak tak? Di mana ada 4 komponen penting tadi. Yang pertama tadi ada anod. Okey, anod maksudnya terminal positif, katod terminal negatif.
Okey. Kemudian ada elektrolit, kemudian dia ada sumber elektrik sama ada daripada bateri itulah. Ini lukisan ataupun rajah sel elektrolitik yang kamu kena hafal. Okey, kena pandai lukis. Okey, macam ni. Inilah yang cikgu terangkan tadi, elektrod tadi. Secara langsung dia kata, okey, dia kata konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri membolehkan arus elektrik masuk dan keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Elektrod yang disambungkan pada terminal positif sumber dipanggil anod. Okey, contoh-contoh elektrolitik. Contoh-contoh dia mesti ada perkataan leburan ataupun larutan. Contoh leburan pelambung 2 bromida, leburan natrium klorida, larutan natrium hidroksida, larutan kupon 2 sulfat. Okey, contoh bukan elektrolit. Contoh nampak ni, naftalin, asetamida, larutan glukosa. Larutan glukosa pun bukan elektrolitik. Okey, kemudian etanol walaupun dia nama dia larutan. Okey. Kemudian kalau kamu tengok, elektrolit merupakan sebatan ion dalam keadaan leburan ataupun aqueous yang terdiri daripada ion positif kation dan ion negatif anion. Contoh natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatan ion yang terdiri daripada ion natrium. Okey, ion natrium tu nampak dia natrium positif 1 yang bercas positif, dan ion klorida Cl negatif, ion yang bercas negatif, di mana nampak persamaannya natrium klorida. Okey, diasingkan, nampak ada natrium positif tambah klorida negatif. Ini adalah elektrolit. Okey, proses elektrolisis. Okey, macam mana proses elektrolisis tu berlaku? Di mana dia kata ion yang bercas positif kation, okey, akan bergerak ke katod. Katod ni elektrod negatif tadi. Okey, maksudnya positif pergi ke elektrod negatif. Kemudian ion bercas negatif anion dia bergerak ke anod. Anod tadi elektrod positif. Ingat dia mesti mengikut hukum positif pergi ke negatif, negatif pergi ke positif. Contohnya semasa elektrolisis leburan pelambung 2 bromida, ion pelambung yang bercas positif akan bergerak ke katod yang bercas negatif. Manakala ion bromida yang bercas negatif akan bergerak ke anod yang bercas positif. So, lukisan wajah 63 menunjukkan, okey, nampak tak ada bekas mangkuk pija tu. Dalam mangkuk pija tu ada leburan pelambung 2 bromida dipanaskan, di mana dia letak ada bulat tu. Itu adalah tanah liat di mana kita tak nak pemanasan tu berlaku secara langsung. So, tak adalah dia terbakar kan. Kemudian nampak ada anod dan katod. Anod tadi positif, elektrod positif, katod tu elektrod yang bercas negatif. Okey, nampak dia sambungkan pada bateri, ada positif dengan negatif. Kemudian elektrolit tadi, okey, leburan pelambung bromida tu dia ada 2 ion, ada ion positif dan ion negatif. Nampak elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejar kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Ingat, kalau dalam keadaan pepejar tiada pengaliran elektrik. So elektrolisis ni dia berlaku apabila elektrolit tu dalam keadaan leburan ataupun aqueous sahaja. Aqueous ni dia macam dia punya pelarut dia adalah air. Macam tu. Pelarut maksudnya kita letak A tambah B. A tambah B, A tu bahan. Okey, contoh pelambung tambah dengan B tu air. Kalau ada air, maksudnya benda tu elektrolisis tu boleh berlaku. Macam tu. Okey, di mana di sini eksperimen penting yang kamu akan salin nanti. Okey, eksperimen 61. Apakah tujuan dia? Untuk mengkaji proses elektrolisis sebatan ion dalam keadaan pepejar, leburan dan aqueous. Di mana penyataan masalah dia, bolehkah sebatan ion dalam keadaan pepejar, leburan dan aqueous menjalankan proses elektrolisis? Penyataan masalah. Masalah ni kita nak tengok dalam keadaan bagaimana? Keadaan pepejar ke, leburan ke, aqueous? Proses elektrolisis ni boleh berlaku. Sebab ada 3 keadaan sebatan ion. 1, keadaan pepejar. 2, leburan. 3, aqueous. So, kita tengok mana yang boleh menjalankan proses elektrolisis. Okey, hipotesis di sini ada 2.
Sebatan ion dalam keadaan leburan dan aqueous dapat menjalani proses elektrolisis ataupun hipotesis kedua, sebatan ion dalam keadaan pepejal tidak dapat menjalani proses elektrolisis. So kita akan uji dua-dua hipotesis. Mana satu yang akan betul, yang akan diterima nanti. Okey, pemboleh ubah ada 3 macam cikgu cakap. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang kita ubah-ubah, maksudnya keadaan sebatan ion tu lah, sama ada pepejal, leburan ataupun aqueous. Yang bergerak balas, hasil dia apa yang kita nak tengok adalah keadaan mentol. Mentol, kenapa kita guna mentol? Sebab kita nak tengok kalau mentol tu menyala, maksudnya ada pengaliran elektrik, ada pengaliran arus elektrik. So maksudnya proses elektrolisis tu berlaku. Kalau mentol tu tak menyala, maksudnya tak ada pengaliran arus elektrik. Maksudnya proses elektrolisis tu tidak berlaku. Boleh faham? So kita nak tengok macam mana? Kita tengok dengan keadaan mentol. Mentol ni adalah pemboleh ubah yang boleh nampak, yang kita boleh nampak mentol tu menyala dengan tidak menyala. Pengaliran arus elektrik kita tak boleh nampak. Nampak ke? Tak boleh nampak. Kita boleh nampak melalui mentol tu menyala ataupun tidak menyala. Dimalakan tu maksudnya yang sama. Jenis elektrod, kita kena guna elektrod yang sama. Okey, bahan dia pepejal pelamba 2 bromida. Okey, kemudian kita gunakan larutan kupon 2 sulfat. Okey, wadah kita guna bateri, elektrod kabel, wire penyambung, klip buaya dengan klip buaya. Klip tu maksudnya wire tu dengan klip buaya yang warna merah hitam tu. Mangkuk pijah, tungku kaki 3, segitiga tanah liat, penuh Bunsen, Swiss, bika, mentol, set elektrolitik, spatula dan tabung uji. Okey, sebenarnya kalau proses elektrolisis ni di dalam makmal pun, okey, sebenarnya proses ni dia mesti dilakukan di dalam kebuk wasap. Sebab apa? Nampak perkataan awas tu. Gas bromin, okey, yang dibebaskan nanti itu dia beracun. So jangan hidu gas bromin. So kita kena buat ni dalam kebuk wasap. Selalunya cikgu yang akan tunjuk atau demonstrate oleh cikgu lah. Sebab kamu memang tak boleh buat lah, bahaya lah. Sebab dia ada gas yang beracun. So walau bagaimanapun kamu kena tahu benda ni. Eksperimen ni wajib tahu. Sebabnya penting. Dalam periksa keluarlah. Kalau dia wajib je maksudnya penting, keluar. Okey, so dia ada 2 keadaan. Kamu boleh tengok macam mana cara kerja. Okey, di mana kita masukkan sebut pepejal pelambang bromida ke dalam mangkuk pijah. Kenapa kita bubuh mangkuk pijah? Sebab kita menjalankan proses pemanasan, guna pemanasan. So kita kena guna mangkuk pijah. Kita tak boleh guna bika seperti biasa. Okey, yang kedua, letakkan mangkuk pijah di atas segitiga tanah liat pada tungku kaki 3. Kemudian kita lengkapkan litar. Lengkapkan litar maksudnya macam mana kita nak bagi litar tu lengkap. Okey, kita sambungkan dengan elektrod karbon, Swiss, bateri, mentol dengan menggunakan wire penyambung dan klip buaya. Kemudian kita hidupkan Swiss. Hidupkan Swiss maksudnya kita on Swiss tu. Perhatikan dan catatkan perubahan yang berlaku pada mentol. Kemudian kita panaskan pepejal pelambang bromida sehingga melebur. Melebur maksudnya sehingga dia berubah bentuk lah. Okey, kemudian kita akan ulang langkah 3 dan 4. Okey. Ulang langkah 3 dan 4 So kalau kamu nampak gambar baja 6.4 dengan 6.5. 6.4 kita guna pepejal pelambang bromida. Kalau 6.5 kita guna leburan pelambang 2 bromida. So yang B tu dia adalah di mana kamu boleh buat, pelajar boleh buat. Dia kata sediakan susunan wadah dengan set elektrolitik diisi dengan larutan kupon 2 sulfat. Okey, sehingga separuh penuh. Okey, dengan 2 tabung uji yang diisi dengan larutan kupon 2 sulfat 0.1 mol desimeter padu sehingga penuh. So dia gambar yang 6.6 ni. Yang ni dalam keadaan aqueous. Aqueous maksudnya kita guna larutan kupon 2 sulfat yang kita masukkan dalam bekas seperti bika besar lah. Bika besar, mangkuk besar lah. Kemudian kita guna tabung uji. 2 tabung uji. Ini 6.6 ni dia proses elektrolisis. Guna larutan aqueous. Yang tadi 2 atas tadi tu kita guna pemanasan. Kita guna mangkuk pijah. Okey. Kemudian proses B ni dia kata hidupkan Swiss selama 5 minit. Kita on kan, okey, Swiss tadi 5 minit. Dan kita akan perhatikan dan catat perubahan yang berlaku pada mentol. Kita tengoklah mentol tu dia menyala ataupun tidak menyala. Okey, pemerhatian. Nampak ada 3 keadaan. Okey.
Satu tadi kita guna bahan ni tadi apa? Pepejar plumbum 2 berminda. Yang kedua kita guna leburan plumbum 2 berminda. Yang ketiga kita guna lautan kupon 2 sulfat. So keadaan mentol, okey, agak-agak kamu apa dia? Keadaan mentol dia sama ada apa dia? Mestilah bernyala ataupun tidak bernyala. So kalau pepejar 2 berminda, ada tak keadaan mentol tu bernyala? Cikgu cakap tadi apa? Kalau keadaan pepejar, tak ada proses elektrolisis berlaku. Sebab pepejar pelambung 2 berminda tu bukan elektrolit. So, kamu boleh tulis tidak bernyala. Mentol tidak menyala. Inference ni sebab kerana pepejar pelambung 2 berminda bukan elektrolitik ataupun tiada proses elektrolisis berlaku. Itulah inference tu sebab kenapa dia tak menyala. Okey. Leburan pelambung 2 berminda dengan lautan kupon 2 sulfat dua-dua mentol dia bernyala. Kerana apa? Kamu boleh tulis baliklah. Kerana leburan pelambung 2 berminda adalah elektrolit. Ataupun kerana proses elektrolisis berlaku. Sama juga yang ketiga. Okey, kamu cuba jawab. Kemudian kesimpulan, adakah hipotesis diterima? Kamu tulislah hipotesis pertama dan kedua diterima. Kerana apa? Ulang balik hipotesis tadi. Okey, untuk soalan ada 3 kat situ. Cikgu nak kamu jawab soalan nombor 3, nombor 2 dan 3 cukup. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pun saya rasa boleh jawab. Okey, 1, 2, 3 boleh jawab. Okey, kemudian boleh PM cikgu lah, tunjuk jawapan yang siap ni. So, kerja kamu adalah tulis nota ringkas. Apa maksud, apakah jenis tadi apakah jenis elektrokimia, kemudian gambar wajah sel elektrolitik tadi yang cikgu cakap 61, 62, kemudian kamu bagilah contoh-contoh elektrolit, kemudian kamu tulis eksperimen 61 dalam buku amali dan latihan. Sama sampai pemerhatian kesimpulan soalan. Itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih.